amalan ibadat kita. Amal ibadat kita yang kita beramal atas muka dunia tu, kita semayang bermakna kita mengabdikan diri kepada Allah. Kita ikut sunnah Nabi, kita baca Al-Quran. Ini semua akan menjadi jawapan kepada kita apabila kita mati dan disoal oleh muka dan nakir. Dan adanya titian siratan mustaqim. Akan ada titian siratan mustaqim. Semua manusia akan melalui titian siratan mustaqim. Titian siratan mustaqim ini nak beritahu lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang. Dan di bawah dia ni, dia duduk atas daripada neraka jahanam, dan di bawah dia ni ada api neraka jahanam. Dan api neraka jahanam ni menyala-nyala, marah-marah, macam kita dengar api gelegok, air gelegok, bunyi gitu, dalam keadaan seolah-olah nak menyambar. Nak menyambar orang-orang yang meniti di atas titian siratan mustaqim. Semua akan dapat lalu, semua akan pasti melalui titian siratan mustaqim. Dan bagaimana orang yang ditimbang tanpa hisap, orang yang dihisap, yang tidak dihisap, dia tidak dihisap, walaupun dia tidak dihisap, semua manusia pasti akan melalui titian siratan mustaqim. Jadi tidak dapat tidak kena lalu. Nak lalu macam mana? Halus daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang. Kemudian tepi-tepi dekat jambatan tadi dia ada besi tajam. Besi tajam ni macam jarum tajam tu, dia akan cocok orang yang lalu. Sekali dia jalan sikit, lepas tu dia cocok tembus, jatuh dalam api neraka. Jatuh dalam api neraka, nak kesapa api neraka tu, jatuh tu, tubuh dia dah hancur dah. Jadi semula, hancur jadi semula. Kau lama kau panas, kau sakit, siapa tergelang dalam api neraka. Ini orang yang melintasi titian siratan mustaqim. Orang yang melintasi titian siratan mustaqim ni, tengok amalan dia. Dan dia ada penghalang-penghalang, ada terdiri daripada besi-besi tajam seperti duri Sa'dan. Nabi kata, Nabi tanya pada sahabat, kamu kenal tak duri Sa'dan? Dia kata kenal. Gitulah habis kurang. Macam mana duri Sa'dan pun saya tak tahu, dalam hadis kata. Jadi duri Sa'dan mana duri tajam. Kita lalu dia akan cocok jatuh. Daripada besi api neraka. Macam mana besi, wallahu alam. Kemudian ada pencakup macam mata kain tadi. Sekarang ni kita tengok mata kain, dia akan cakup kita. Kenapa yang jadi besi, yang jadi mata kain tu? Kenapa yang menghalang kita beribadat atas muka dunia? Kenapa? TV halang kita beribadat. TV tu jadi pencakup kira dekat negeri akhirat. Ingat sikit. Kenapa yang jadi penghalang kita nak buat amal ibadat? Harta benda, perniagaan. Perniagaan kita yang akan jadi pencakup ataupun akan jadi besi seperti duri Sa'dan. Inilah yang menghalang kita. Benda ni dah dulu menghalang kamu buat ibadat pada aku. Sekarang ni benda ni akan jadi penghalang kamu untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena ingat, tak ada benda yang menghalang kita buat amal ibadat kecuali atas diri kita sendiri saja. Dan tambah kok macam-macam alasan. Tapi dan kita nak, tak ada alasan dah. Jadi nak beritahu, tidak dapat tidak, kita pasti akan melaluinya. Dan perjalanannya kalau tak silap 500,000 tahun rasa perjalanan. Tu saya tak ingat lah, 500 tahun ataupun 500,000 tahun gitu. Perjalanannya meniti titian siratan mustaqim. Ada yang secepat kilat, seperti kilat sekelip mata siapa dino. Ada yang merangkak, ada yang berlari, ada yang seperti angin, ada yang dalam keadaan berlari, berjalan dan sebagainya, mengikut amalan masing-masing. Dan juga mizan, dan adanya timbangan amalan masing-masing. Mengikut amalan yang kita buat, mizan adalah timbang. Maka akan ditimbang amalan-amalan kita, sama ada amalan baik banyakkah ataupun amalan maksiat buruk banyakkah. Kalau amalan baik banyak, alhamdulillah. Kalau lah amalan buruk tu banyak, na'udzubillah. Jadi kita minta kepada Allah biar kita ni terselamat daripada huru-hara di negeri akhirat. Tapi minta saja tak padang, kenalah beramal dengan amalan soleh. Jadi bila kita beramal dengan amalan soleh, insya-Allah moga-moga Allah Taala makbulkan permintaan kita. Maka inilah asal, yakni agama yang dimasukkan oleh salaf yang solehin radhiyallahu anhum atas i'tiqadnya. Inilah dia asal agama.
ataupun asas bagi agama yang perlu kita tahu. Adanya kita tahu tentang akhirat, kita kena tahu tentang mengenal Nabi, tentang Rasul-Rasul, dan kita kena tahu tentang Allah Ta'ala, sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan kita kena tahu ilmu, mengenai ilmu fiqh, mengenai ilmu fardu ain yang kita nak buat ibadat dengan dia. Kita kena tahu mengenai itu. Dan juga akhirnya kita kena tahu mengenai hati, mengenai takabur, ujub dan sebagainya. Maka kita inilah ilmu yang patut kita ada. Maka dia kata atas i'tiqadnya, atas pegangannya dan berpegang dengan dia, yakni wajib kita i'tiqadkan benarnya. Benar belaka kita kena i'tiqad apa yang Nabi cerita syurga benar. Innal jannata haqqun, sesungguhnya syurga itu benar. Wan nar haqqun, sesungguhnya neraka itu benar. Syurga benar, neraka benar. Orang-orang kafir mempersendakan Nabi. Mereka mengatakan waqalu lan tamassananna illa ayyaman ma'dudah. Kami tak akan masuk neraka. Kalaulah mu nak kata masuk neraka pun beberapa hari je kami masuk neraka. Dia kira-kira dia kata 7 hari je masuk neraka. Dia mempersenda-sendakan Nabi. Dia kata 7 hari tu dengan arti kata dia senda-sendakan Nabi. Dia biar masuk 7 hari je. Gitu ibarat. Waqalu lan tamassananna illa ayyaman ma'dudah. Kami tidak akan disentuh api neraka kecuali 7 hari, kecuali beberapa hari. Beberapa hari itu dia mempermain-mainkan Nabi. Dah nak sungguh kami masuk, dah biar 7 hari je dia buat main-main ke Nabi. Qul attakhastum indallahi ahdan. Wahai Muhammad, mu jawab balik. Bila Allah Taala janji kepada dia nak masuk beberapa hari? Tanya pada mereka. Bila Allah Taala janji? Nabi berhujah kepada mereka. Mereka mempersenda-sendakan. Bila Nabi cerita adanya buah zakum, qarayil hamim, bila makan ni seperti dia bila makan buah zakum ni, dia menghancurkan usus-usus. Rasa dia sangat pahit. Sangat-sangat pahit. Bila makan lekat dekat tekak, dan bila lekat dekat tekak rasa nak minum air, nak uji tu. Sebab azab sangat, maka diberi air dengan daripada timuh api neraka. Buah zakum. Beri air timuh api neraka. Dia pun minum. Hancur habis. Bila hancur, buah zakum masuk dalam. Hancur pula dalam ni. Hancur pula dalam ni. Bila Nabi cerita menakutkan begitu, dia kata, Muhammad, mu ni buat takut ke orang je. Ni orang-orang kafir. Mu ni buat takut ke orang saja. Cerita-cerita buat takut ke orang. Kita orang yang beriman, apa yang Nabi cerita mengenai Isra' Mi'raj, Nabi digambarkan apa yang ada dalam syurga macam ni, Nabi digambarkan apa yang ada dalam neraka, benar belaka. Kerana sifat Nabi adalah benar. Nabi cerita tentang neraka, Nabi cerita tentang syurga, semuanya benar belaka. Maka wajib bagi kita orang yang beriman percaya dan menyatakan benar apa yang didatangkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berpegang dengan perkataan mereka itu, maka ia jumlah daripada asal agama. Dan kita berpegang daripada mereka itu. Mereka itulah ulama ahli sunnah wal jamaah. Kita pegang dengan kata-kata mereka itu mengenai asal agama, yakni tauhid, fiqh dan juga tasawuf. Tauhid, fiqh, tasawuf wajib kita kena belajar. Ini mengenai fardu ain atas diri kita. Maka tidak dapat tidak, sebagai orang yang beriman, kita kena i'tiqadkan dalam hati apa-apa yang didatangkan oleh Nabi itu benar, apa-apa yang dibawa oleh Nabi itu benar, baik syurga, baik neraka. Lepas tu sahabat Nabi bila cerita bab neraka, mereka masing-masing takut. Ada menangis, ada yang pengsan, ada di kalangan mereka yang mati bila dengar tentang neraka. Terlampau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang hamba Allah, dia sangat-sangat takut pada Allah. Maka dia arahkan pada anak dia, bila aku mati nanti, mubakarlah aku, biar jadi abu. Kemudian bila jadi abu, membuanglah abu ni dekat laut. Maka bila mati saja, ayah anak dia pun buat. Ini bukan agama lain, agama Islam. Dia pun bakarlah. Ayah dia takut sangat, maka dia bakarlah. Maka abu-abu dia ni diletakkan, dileporkan dekat dalam laut. Maka Allah Ta'ala pun kumpulkan balik dia. Akhir sekali Allah Ta'ala tanya dia, kenapa kamu buat macam tu? Dia kata, aku sangat-sangat takut padamu. Takut pada Allah. Allah Ta'ala kata, sabitmu takut ke aku masukkan kamu dalam syurga. Ni sabit takut pada Allah. Jadi kita ni kena ingat, kita ni ada dua je jalan.
wa hadainahun najdain. Allah Taala tunjuk kita dua jalan ni. Sama ada jalan kebaikan ataupun jalan kejahatan. Kita boleh pilih dua jalan. Nak pilih jalan kejahatan, boleh pilih atas ke dunia. Tapi ingat dekat akhirat lagi ada balasan. Kalau rasa tahan api neraka, tak apa. Kalau rasa tak tahan, buat amal ibadat pada Allah. Dan satu lagi, jalan kebaikan. Jalan kebaikan ni untuk kita melaluinya. Maka dia kata, kita berpegang dengan perkataan mereka itu, bahawa ia daripada jumlah asal agama. Dan telah jatuh atasnya ijma' ulama'. Ijma' ulama' dahulu. Daripada nyata bid'ah dan zahir ahwa. Dan telah mengatakan bahawa ijma' ulama' telah memutuskan inilah ilmu yang sebenar yang patut kita tahu mengenai akidah, mengenai keimanan, mengenai amalan dan mengenai akhlak. Wajib kita mempercayainya dan belajar mengambil ilmu daripadanya. Daripada nyata bid'ah. Kerana ilmu-ilmu ini dari sabit ni ulama-ulama menyatakan perkara-perkara yang bid'ah. Dengan ilmu ni kita dapat tahu inilah amalan yang sebenar daripada Nabi. Lain pada ni boleh membawa kepada bid'ah. Dan zahir ahwa. Zahir ahwa ni zahir mengikut hawa nafsu. Yakni dikata-kata ahli bid'ah dengan hawa nafsu. Dan mengikut hawa nafsu mereka itu, maka kami berlindung dengan Allah Ta'ala daripada mengada-ngadakan pada agama yang tiada pada zaman Nabi dan sahabatnya. Dan mengikut hawa. Hawa ni nafsu lah. Dengan tiada dalil. Semua ilmu-ilmu yang didatangkan ini ada dalil. Ada dalil Quran, ada dalil hadis. Ada pun ada syurga, ada neraka. Semua ada dalil. Dalam Quran ada dalil, dalam hadis ada dalil. Jangan jadi macam ahli bid'ah. Ahli bid'ah. Seperti golongan-golongan Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, dan macam-macam lagi. Itu dia panggil golongan-golongan bid'ah. Itu zaman dulu. Zaman ni golongan nasionalisme, kapitalisme, lagi benda apa lagi? Sosialisme. Lagi benda apa? Hedonisme. Itu ia belaka. Itu bid'ah belaka tu. Hedonisme ni ni mementingkan hiburan. Ataupun liberalisme, bebas, hidup bebas dan macam-macam. Ini semua perkara-perkara bid'ah. Adapun ilmu-ilmu ini telah dinyatakan oleh ulama dahulu. Inilah yang sebenar yang perlu kita ada, yakni mengenai ibadat, mengenai sembahyang, mengenai haji dan sebagainya, dan juga ilmu mengenai akidah, kepercayaan kita kepada Allah, kepada Rasul dan hari-hari akhirat. Semuanya ada dalil. Adapun yang lain itu, yang bid'ah itu tidak ada dalil daripadanya. Kita berlindung daripada Allah membuat sesuatu perkara daripada agama yang tidak ada nas daripada Nabi. Man ahdasa min amrina hadza. Siapa yang reka-reka perkara ni, perkara agama, laisa minhu, dan tidak daripada aku, tidak daripada Nabi, fahuwa raddun, ditolak. Siapa yang reka-reka amalan daripada satu-satu amalan yang tidak ada daripada Nabi, maka ianya ditolak. Kemudian kamu telik akan perjalanan hati. Tengok dah perjalanan hati. Fiqh dulu kita bicara dah perkara yang wajib atas kita, fardu ain. Contohnya kita semayang, maka wajib kita tahu bab semayang. Contohnya kita puasa, maka wajib kita tahu bab puasa. Kemudian bab akhirat kita kena tahu. Kita kena yakin, kita kena tahu mengenai adanya pada masa hari akhirat dan sebagainya. Ini mengenai tauhid. Satu lagi dia kata, kamu tengok akan perjalanan hati. Perjalanan itu amalan. Kena tengok kepada amalan hati. Amalan hati ni adalah ilmu tasawuf. Bahaskan mengenai tasawuf. Dan yang mewajibkan akan dia, dan wajib belajar juga bab hati. Hati ni jangan main. Hati ni. Hati ni dia panggil qalbun bahasa Arab. Qalbun maknanya qalaba, boleh balik-balik. Dia kena, walaupun kita tengok luar tu nampak boleh comel, tapi dalam tu buruk. Maka kita kena beki kat dalam. Sebab tu kata Syekh Abu Hasan Syazili mengatakan, siapa yang tidak belajar ilmu tasawuf, apabila dia beramal di atas amalan yang tertolak. Dah nak beramal mana? Dia buat dalam keadaan riak dah kabur, dia tak bersih-bersih dalam. Dan apabila dia mati melakukan dosa besar dalam keadaan dia tidak ketahui. Kata Syekh Abu Hasan Syazili, siapa tak belajar ilmu tasawuf, kalau dia mati dalam keadaan melakukan dosa besar yang mana dia tidak mengetahui yang dia telah melakukan dosa besar.
Maka tidak dapat tidak wajib kita mempelajari ilmu mengenai hati. Dan yang ditegahnya dan yang mewajibkan akan dia, maknanya perkara yang wajib yang Allah Ta'ala perintah wajib buat, dan yang ditegahkannya, yang ini perkara yang dilarang oleh Allah, yang lagi akan datang dalam kitab ini. Kitab ini kitab benda? Kita tak tahu dah kitab benda. Minhajul Abidin kitab ni. Jadi tak kabur lagi. Kali baru dia kata nanti kata pengarang kitab kita ni mungkin kena belajar fiqh. Fiqh belajar doang. Kan kita buat kelas dah. Maknanya tu bagian kelas yang kita buat hari Isnin tu untuk padu hari nak lepas yang ni bagi kita nak masuk nak masuk tasawuf. Nak masuk mengenai tasawuf, maka dia kata akan datang dalam kitab ini, yakni kitab Minhajul Abidin, supaya hasil bagi mu amal. Bila mu tahu perjalanan cara-cara nak beramal, kitab Minhajul Abidin dia tunjuk jalan-jalan nak beramal, akhir sekali berhasillah kamu amalan kamu tadi. Kemudian mengetahui pula jumlah barang yang berkendak kepada memakaikan dia. Maksud memakaikan dia, beramal dengan dia. Kamu pun kena belajar dah tahu dah. Kemudian ni selepas tahu dah daripada jumlah barang yang jumlah tu perkara-perkara barang yang berkendak kepada beramal dengan dia. Lepas kita tahu dah nak beramal, nak semayang kena tahu benda apa? Nak semayang kena tahu bak air. Kita nak ambil air semayang kena tahu. Kan ambil air semayang dengan air mustamal. Sah tak? Tak sah. Air mutan najis ambil air semayang tidak sah. Jadi kita kena tahu bak air. Itu fardu ain. Lepas daripada tu kena tahu pula mengenai berwuduk.